Setiap hari mereka mengorek lubang itu. Nabi sebut dalam satu hadis, sehinggalah satu hari. Zaman siapa? Di Syria. Dajjal dah keluar 40 hari. Dia sudah pun mengelilingi dunia. Ni dulu kita dah cerita dah. 40 hari itu bukanlah 40 hari yang sama dengan 24 jam hari ni sehari. Tetapi 40 hari itu dalam satu hadis yang sahih, hari yang pertama panjang dia setahun. Maka sempatlah Dajjal mengelilingi seluruh dunia kerana dia pun bergerak dengan laju. Kal ghaith istadbarathu rih, hadis sahih yang kedua. Setelah Dajjal buat keseluruhan kerosakan, akhirnya dia bertempur dengan tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi tak mampu untuk berdepan dengan tentera Dajjal, akhirnya dikepung dalam satu masjid. Ada riwayat kata subuh, ada riwayat kata asar. Dua-dua riwayat sahih. Ambil salah satu, subuh. Ketika mana mereka telah mengiqamahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Imam Mahdi pun tampil ke depan untuk solat. Waktu itulah turunnya Nabi Isa di Menara Putih. Menara Putih, hadis ni sahih. Syarqiyya Dimashq, di timur Bandar Damsyik. Hari ni, Bandar Damsyik hari ni. Nabi sebut terus terang, tak payah khilaf dah. Syarqiyya Dimashq. Di situ Nabi Isa akan turun. Ala ajnihati malakain. Dia meletakkan tangannya di atas sayap dua malaikat. Ya, sayap. Malakain. Malakain ni dua malaikat. Tu macam tu. Kemudian dia turun di menara itu. Di menara itu. Ulama-ulama Syam sebut menara itu adalah menara, ni ijtihad juga. Sebab Nabi tak sebut masjid mana. Cuma Nabi sebut menara tu berwarna putih, berada di timur Damsyik. Kedua-dua sifat itu ada pada menara di sebuah masjid dekat dengan rumah saya. Waktu tu lebih kurang 15 minit jalan kaki. Menara tu ada di menara Masjid Al-Umawi. Orang yang pernah pergi berjalan melancong ke Syria, itu masjid tu akan dibawa jalan ke situ. Masjid tu nama Jami' Al-Umawi. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya alaihissalam. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya. Tak cerita sejarah Syria pula 3 jam. Sejarah Syria tuan. Allahu Akbar. Memang nak duduk situlah. Tuan-tuan sekalian, Nabi Isa turun. Bila hak geng ni hak belakang-belakang ni kan tak angkat takbiratul ihram lagi, Imam Mahdi dah Allahu Akbar dah, ni geng hak duk perbetul kem pelikat ni. Contohlah. Tak ni lagi tak angkat takbiratul ihram lagi. Tuan-tuan, malaikat turun 2 orang, turun tak berupa manusia, dengan wajah malaikat, dengan sayap tu lah. Jelas hadis ni dia tak tafsir kot lain dah. Turun dalam keadaan 2 tangannya diletakkan pada sayap 2 malaikat. Yang duduk soft belakang ni tengok Nabiullah, Ruhullah, Isa ibn Maryam. Dengarlah Imam Mahdi di depan tu. Turun, terus berjalan melakukan solat. Nampak solat? Pentingnya solat yang ditinggalkan oleh umat Islam hari ni. Kekuatan umat Islam hari ni. Setelah beberapa ribu tahun duduk di langit yang kedua, hayyun yurzaq, dalam keadaan ada nyawa dan nafas macam manusia biasa, dan diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian turun. Apa benda pertama Nabi Isa buat? Solat. Turun, terus masuk saf. Subhanallah. Koklah pergi ambil semayang dulu. Nak duduk salah lengoh tadi ni. Tinggi tu. Langit kedua kan. Lengoh di belakang ni. Kesak nafas apa semua. Turun terus masuk ke dalam saf. Imam Mahdi ke belakang beberapa langkah, kata Rasulullah. Ni hadis. Lalu Nabi Isa pegang bahu dia, tolak dia ke depan. Laka uqimat, kata Nabi Isa, solat ini diiqamahkan untuk kamu. Sebahagian daripada umat ini akan menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Takrumatullah li hadhil ummah, kemuliaan Allah kepada umat ni. Maka solatlah Nabi Isa, Nabi ulul azmi, tuan-tuan, di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu apa? Ulama kata mulianya umat Rasulullah. Walaupun ulama tak khilaf Nabi Isa lebih tinggi kedudukannya daripada Imam Mahdi, tetapi istimewanya umat ini. Tu tajuk keistimewaan umat Nabi Muhammad, 1.5 jam.
Tuan-tuan sekalian, dia pegang baru dia kata duduk di depan. Habis semayang, habis solat subuh, riwayat pertama, bangun semua tentera-tentera mujahidin yang hebat. Seronoknya boleh tengok muka Rasul, tuan-tuan. Muka kan roh dia, ustaz. Muka cik, oi, muka ni dengan badan dia, dengan tangan dia, wajah dia, pertuturan dia. Tuan-tuan tak pernah bayang ke satu hari boleh hidup bersama seorang Rasul? Tak pernah terfikir ke ni bila baca hadis ni? Lama pula tu dia hidup 40 tahun hidup bersama umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia pun bangun, bergerak ke salah satu pintu di masjid tu. Buka pintu, ada Dajjal. Di belakang Dajjal ada tentera elit dia berapa puluh ribu tu. Tentera elit dia penuh di belakang. Bila Dajjal lihat Nabi Isa, bergetarlah tubuh badannya, pucat lesilah kulitnya. Tak lawan, tuan-tuan, tak berlawan. Terus Dajjal melarikan diri selaju-lajunya. Dan berselerakkanlah tentera-tenteranya. Mereka melarikan diri ke Palestin. Sampai di Palestin, Palestin dengan Syria ni sebelah-sebelah. Ni Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Kami pergi naik bas saja dulu buat umrah. Punyalah manis kenangan tu. Nak cerita ke? Tak payahlah. Cerita tu pula kan. Kira makan minum berkemah di dalam bas ni. Cerita juga. Masak air, buat teh kan. Sonoklah, Allahu Akbar. Kenangan tak tahu, subhanallah. Syria ni jiran Palestin. Bila nak lari ni tak jauh lah, tapi ratus kilometer jugalah. Dajjal pun bawa tentera dia lari ke sini. Sampai di satu tempat nama Babul Lud. Di situlah Nabi Isa mengepung Dajjal dan kemudian membunuh Dajjal. Dia tak ada pertempuran, no? Nabi Isa buat keluar pedang merah, ni pedang biru, yang tu Star Wars. Nabi Isa dia buat keluar senjata dia, bunuh sekali je. Dan kesemua musyrikin, tentera-tentera elit Yahudi ketika tu, apabila bau nafas Nabi Isa bernafas je, maka mati mereka. Mati. Hak mana yang ni yang mana sempat bau haruman nafas Nabi Isa ni, mati tentera tadi. Kemudian yang lain dibunuh oleh tentera Islam yang dibawa dan dibentuk oleh Imam Mahdi. Waktu itulah tentera-tentera Yahudi berlindung di sebalik tembok, di sebalik batu, di sebalik pokok, di sebalik, semua menyorok je kan. Tengok tembok, lepas tu menyorok balik kan. Setiap batu pokok akan bercakap, wahai tentera Islam, datang, di belakang aku ada Yahudi, bunuhlah dia. Batu bercakap, pokok bercakap, bangunan bercakap ketika itu, supaya mai bunuh Yahudi 5-6 ekor. Menyorok di sini, menyorok di belah itu 2-3 orang, akhirnya dibunuh semuanya. Kemudian ni cerita apa ni? Tang mana Ya'juj Ma'juj? La ilaha illallah. Cerita dia selepas dibunuh Dajjal dan Yahudi ni,